Tu masuk pelbagai. Okey, kalau belanja berkaitan dengan pejabat, kena masuk dalam belanja pejabat. Okey? Dylan record yang Dylan? Ya. Okay, thank you. Okay. Buku tunai pun cikgu lupa nak komen. Lagi satu. Buku tunai runcit tu. Yang pertama sekali, awal bulan tu, sebab kalau ikut soalan tu, dia dapat cek kan. So, kalau dia dapat cek, kita kena tulis bank. Okay, bukan baki Kena tulis bank. Ada lagi tak ni? Baru 15 je. Tidur lah ni. Tidur lagi ke? Ada masalah tak latihan buku tunai runcit sebelum ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada, markah okey? Okey. Cikgu tunjuk satu lah contoh. Zakuan kan? Zakuan dapat 100 kan itu? Sekejap. Buku tunai runcit. Tunjuk contoh satu sementara tunggu kawan-kawan kejap. Cikgu tunjuklah sikit buku tunai runcit ni latihan. Semua nampak tak cikgu tengah present sekarang? Nampak? Nampak Siapa yang tak nampak tu, scroll dekat people tu, cari account yang ada gambar rectangle dan tu ada arrow naik atas tu. Yang tu yang tengah present. Okay. Kita tengok dekat screen sekarang. Ini contoh ni Zakuan punya. Siapa yang online guna handphone, kalau rasa kecil boleh macam mana boleh besarkan dekat phone dekat screen tu. Besarkan. Okay. Ni baki awal yang ni cikgu cakap. Okay, 1 Oktober ni Putih Bank ni. Okay, ramai yang tulis baki BB. Okay, kena tengok pada soalan sebab dia cakap ni terima cek. So kita kena tulis bank lah. Okay, pada recruitment jangan lupa. Akhir bulan kan, baki tinggal berapa, lepas tu kena buat recruitment. Top up balik berapa yang kita dah guna supaya awal bulan akan dimulakan dengan jumlah yang sama seperti bulan lepas. Okay Ada soalan tak buku tunai runcit? Tak ada. Tak ada So kita nak mulalah kelas. Okay. Okay, kita mula kelas. Suara cikgu clear kan? Ya. Okay, hari ni kita nak belajar lagi satu buku catatan pertama, iaitu Jurnal Am. Okay, tinggal Jurnal Am je lagi. Yang lain semua kita dah belajar. Okay, kalau ikut dalam teks tu Jurnal Am dia ajar first, tapi cikgu rasa better ajar last sekali. Buku catatan pertama, Jurnal Am. Okay, yang online guna handphone boleh besarkan dekat skrin kalau rasa kecil. Okay, Jurnal Am. Jurnal Am digunakan untuk merekod urus niaga yang tidak dapat direkod di buku catatan pertama yang lain. Okay.
apa saja urus niaga yang kita tak boleh nak catat dalam BCP yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, buku tunai, ataupun ada perniagaan yang tak guna buku tunai, dia guna jurnal terima tunai atau jurnal bayar tunai. Dan juga buku tunai runcit. Okey, kalau tak dapat nak rekod dalam semua yang kita dah belajar sebelum ni, maknanya urus niaga itu perlu direkod ke dalam jurnal am. Okey? Okey. Okey. Format. Okey, format jurnal am ada 5 kolom. Okey, sama macam jurnal khas. Okey, tetapi beza dekat 2 kolom terakhir ni. Kalau jurnal khas, tarikh, kolom pertama tarikh, kedua butir, ketiga folio, keempat nombor dokumen. Akhir sekali jumlah. Okey, tapi kalau jurnal am, dia tak ada nombor dokumen, dia tak ada jumlah, dia ada debit dan kredit. Okey? Dia ada kolom untuk debit dan kredit. Okey? Boleh ingat format? Boleh. Tarikh, butir, folio, debit, kredit. Okey, so tarikh macam biasa kena record atas sekali kena tahun, bulan dan baru berapa hari bulan. Okey, cara record dia, first kita kena tulis nama akaun yang didebitkan. Okey, atas mesti nama akaun yang didebitkan, kemudian tulis dia punya amount dalam kolom debit. Okey, nama akaun yang kita debitkan, amount dia tulis di sebelah debit. Okey, diikuti dengan akaun yang dikreditkan di bawah. Okey, so untuk nama akaun yang dikreditkan, kita kena tulis masuk dalam sikit. Nampak cikgu buat arrow ni kan? Okey, so kena masuk dalam sikit. Jangan selari bawah nama akaun didebitkan, dia kena masuk ke dalam sikit. Okey, kenapa pointer ni tiap slide kena tulis, kena highlight. Okey, so atas mesti akaun yang didebitkan, amount tulis dalam kolom debit, bawah baru tulis nama akaun yang dikreditkan, make sure ke dalam sikit, amount dia di sebelah kredit. Okey, akhir sekali kena tulis sedikit penerangan ringkas. Okey, penerangan ringkas tentang urus niaga. Okey, tak perlu panjang-panjang, simple je, janji ada sahaja. Selalunya tak diberi markah pun. Okey, tapi hati-hati sebab skema pemarkahan tu sentiasa berubah. So kita tak tahu masa awak jawab tu dia nak kira ke tak kira markah untuk penerangan. Okey, sebab tadi cikgu cakap debit, ada kredit kan? Nama-nama akaun. Okay, sebelum kita nak tengok debit kredit tu, ingat lagi tak nama-nama akaun yang awak dah belajar sebelum ni? Aset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja. Okey, aset ada berapa jenis? 2. 2. Apa dia? Aset semasa dengan aset bukan semasa. Betul, aset semasa dengan aset bukan semasa. Okey, bagi cikgu contoh aset semasa. Aset yang Apa cari contoh aset semasa? Apa dia? tidak selupa. Bagi cikgu contoh aset semasa. Harta yang dimiliki oleh sesebuah peniaga. Nama-nama akaun dia. Aset Tunai. semasa adalah aset yang cair. Apa dia? Aset semasa macam Macam apa? Duit Duit. Duit tu apa dia? tunai. Tunai. Okey, wang tunai. Tunai di tangan, tunai di bank. 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 Tunai di tangan dengan tunai di bank. Lagi apa lagi contoh aset semasa? Inventory. Inventory. Lagi? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Okey. Tu contoh aset semasa. Lepas tu kita belajar aset bukan semasa, apa dia? Perabot. Perabot. Kereta, rumah. Pejabat. Alatan pejabat. Apa rumah? Bangunan kedai. Bangunan ataupun premis. Kenderaan. Lengkapan. Dan lengkapan. Lengkapan dan lengkapan. Okey.
mesin, tanah, itu adalah aset bukan semasa yang kita beli untuk kita untuk membantu kita menjalankan perniagaan. Okey? Nilainya biasanya besar lah. Aset bukan semasa nilai dia besar, kita guna banyak tahun lama. Okey? Kemudian kita belajar liability. Liability pun ada dua jenis kan? Liability apa? Semasa dan bukan semasa. Okey, liability tu dalam kata yang lebih mudah faham adalah hutang. Hutang. Okey, so liability semasa, hutang jangka pendek ke jangka panjang liability semasa? Pendek. Hutang jangka pendek iaitu contohnya adalah akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar dengan overdraft bank. Okey. Lepas tu liability bukan semasa adalah hutang jangka panjang yang kita perlu bayar dalam tempoh lebih dari setahun. Iaitu pinjaman. Pinjaman bank. Okey, equity pemilik apa? Equity pemilik? Hutang perniaga terhadap pemilik. Hutang perniagaan terhadap pemilik dia iaitu ada modal. Okey, modal yang disumbangkan oleh pemilik. Okey, so wang peribadi pemilik dimasukkan ke dalam perniagaan, itu modal. Hasil apa hasil? Pendapatan perniagaan. Pendapatan perniagaan, apa yang perniagaan dapat. Okey, contoh hasil? Hasil operasi. Apa contoh hasil? Semua yang diterima, sewa diterima, commission diterima, diskaun diterima. Apa? Ada lagi tak contoh? Faedah atas apa? Faedah atas pinjaman tu, faedah atas simpanan yang merupakan hasil. Yang mana yang kita dapat dari bank? Simpanan. Kita buat saving dekat bank, bank bagi kita faedah. Tu hasil lah sebab kita dapat. Okey, akhir sekali kita belajar belanja. Belanja adalah apa yang kita bayar. Okey, belanja adalah apa yang kita bayar. Kita bayar gaji, kita bayar insurans, bayar sewa. Bayar apa lagi? Bayar duit pokok lah. Insurans. Bayar apa? Bayar insurans. Bayar kadar bayaran bil kan? Apa lagi? Telefon tu pun kadar bayaran. Okey, so penting kita kena kenal akaun ni. Okey, nama akaun dan klasifikasi dia. Baru awak boleh tentukan sama ada akaun tu di sebelah debit atau kredit. Okey. Masih ingat lagi tak persamaan perakaunan yang kita buat dalam jadual tu kan? Kita tentukan akaun apa yang terlibat dalam urus niaga tu. Tentukan kesan dia bertambah atau berkurang. Ingat lagi tak jadual persamaan? Aset sama dengan liability tambah apa? Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey, so awak dah belajar masa tu lagi dah untuk kenal pasti akaun, untuk kenal pasti klasifikasi dan kesan dia. Okey, so awak kena pegang konsep tu untuk awak nak tentukan sama ada akaun itu didebitkan atau dikreditkan. Okey, so tengok sini tengok slide balik. Bagaimana nak tentukan akaun didebitkan dan akaun dikreditkan. Okey. Buat kotak ni nampak ada 4 kan? Okey, ada 4 kotak ni. Sebelah kiri kita debit, sebelah kanan kredit. Okey. Okey, ingat akronim ni kelas. Aku lupa bayar hutang. Okey, nak bantu awak untuk ingat ni. Aku lupa bayar hutang. Kita tengok huruf pertama setiap perkataan ni. Yang pertama A. Aku. Okey, cikgu letak dekat kotak yang pertama A. Untuk aset. Okey, A untuk aset. Lupa. Lupa ni ada 2, L dengan P, kotak sebelah kanan. L/equity pemilik. L untuk liability, EP untuk equity pemilik.
Okey. Kemudian perkataan bayar. Mula dengan B. Ini kotak bawah sebelah kanan, sebelah kiri. B untuk apa? B untuk apa? Belanja. 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 Okey. H untuk apa? Hasil. Hasil. Okey, nampak? Aku lupa bayar hutang. Okey, A untuk aset, L dengan EP untuk liability dan equity pemilik, B untuk belanja, H untuk hasil. Okey. Okey. Kotak ni boleh ingat tak? Boleh. Boleh ya? Aku lupa bayar hutang ni. Okey, ini guide awak untuk peningkatan bertambah. Aset bertambah ke, belanja bertambah ke, kena ikut side ni. Sebelah debit ada akaun apa? Sebelah debit akaun apa? Akaun Aset dengan belanja. belanja. Okey, sebelah debit ada akaun aset dengan akaun belanja. Sebelah kredit ada akaun liability, equity pemilik dan Hasil. hasil. Okey. Kesimpulannya macam ni. Ada kotak tadi kan? Okey, tengok aset. Aset bertambah sebelah mana kelas? Tengok aset. Dia ada kat sebelah debit kan? Okey, aset di sebelah debit. Maknanya kalau aset bertambah, kita kena catat di sebelah debit. Okey, aset bertambah sebelah debit. So, kalau berkurang sebelah mana? Kredit. Sebelah kredit lah lawan. Okey, debit naik, kredit turun. Okey? Boleh? Okay. Okey, tengok liability pula. Liability, L. L dekat sebelah debit ke kredit? Kredit. Sebelah kredit. Okey, so sebelah kredit maknanya dia naik sebelah Kredit. kredit. Okey, so sebelah kredit naik, sebelah debit turun. Okey? Okey, equity pemilik naik sebelah mana? Kredit. Kredit. Naik sebelah kredit, turun sebelah kredit. Hasil Kredit. kredit juga kan, dia sebelah kredit ni kan. Okey, so hasil naik sebelah kredit, turun sebelah debit. Belanja naik sebelah mana? Debit. Belanja naik sebelah debit. So arrow naik sebelah debit, turun sebelah kredit. Ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, next. Okay. Satu urus niaga melibatkan sekurang-kurangnya satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan. Okey, make sure satu urus niaga yang dicatatkan dalam jurnal am mesti melibatkan at least 2 akaun. Okey, mesti melibatkan at least 2 akaun, satu akaun debit, satu akaun kredit. Okey? Cikgu ringkaskan macam ni. Satu urus niaga mesti at least satu debit, satu kredit. Okey? Dia tak boleh satu akaun saja. Ataupun 2 akaun tapi dua-dua debit. Tak boleh. Dia mesti satu debit, satu kredit. Okey? Dan amount di sebelah debit dengan amount sebelah kredit mesti sama. Okey? Mesti sama. Kalau debit 100, kredit pun 100. Okey? Okey, ni urus niaga yang direkod dalam jurnal am. Ini penting tengok Urus niaga yang pertama, catatan pembukaan. Apa tu catatan pembukaan? Apa itu catatan pembukaan? Catatan pembukaan adalah sama ada baru tubuh, perniagaan tu baru tubuh, apa aset-aset yang pemilik bawa masuk ke dalam perniagaan. Okey, itu catatan pembukaan. Ataupun baki-baki yang dari tahun lepas dibawa ke awal tahun ini. So, itu maksudnya catatan pembukaan. Okey, nanti kita tengok contoh cikgu list dulu. Nombor 2, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Okey, belian dan jualan ABS secara kredit. Okey? Apa tadi contoh ABS tadi apa? Aset.
Perabot, kenderaan, alatan pejabat. Kan? Okey. Kena beli. Kita beli ABS tetapi dah bayar ke belum bayar? Belum. Belum bayar kredit kan? Maksudnya secara hutang. Okey, kita beli aset bukan semasa secara hutang. Baru boleh rekod dalam journal am. Kalau kita beli guna cek, boleh tak masuk dalam journal am? Kalau kita beli guna cek, tak boleh kan? Kalau beli guna cek kita rekod dalam mana? Untuk kita beli komputer menggunakan cek. Kita tu akan pejabat ABS tapi sebab kita bayar guna cek, means kita tak hutang sebab kita dah bayar. Okay, so kalau dah bayar guna cek, kita rekod dalam buku pembayaran guna cek. Kita rekod kat mana? Buku tunai. Sebab kita bayar guna cek kan, bank berkurang. So kita rekod dalam buku tunai. Okay, yang ni kita beli tapi kita hutang, tak bayar lagi. Baru boleh rekod dalam journal am. Dan make sure mesti ABS bukan inventory. Okay, mesti ABS bukan inventory. Kalau beli inventory secara kredit, kita rekod di mana? Tunai. Tak, beli inventory tapi hutang. Tak boleh rekod dalam buku tunai sebab kita tak bayar lagi. Mana kita rekod? Beli inventory secara kredit, rekod dalam journal journal belian. Beli inventory secara kredit. Okay? Nanti kita akan ulang kaji balik semua journal, semua buku sajaran pertama. Nanti kita buat latihan tu. Okay, nombor 3, ambilan inventory atau aset bukan semasa. Okay, kalau pemilik ambil inventory ataupun aset bukan semasa perniagaan, kita rekod dalam journal am. Ambil tunai boleh rekod dalam journal am tak? Ambil tunai RM100 untuk bayar yuran tuition anak. Boleh tak rekod dalam journal am? Tak boleh. Tak boleh, tu rekod dekat mana? Journal. Ambil tunai, so rekod dalam buku tunai. buku tunai lah sebab tunai kurang. Okey, kalau melibatkan tunai ataupun bank mesti masuk buku tunai. Okey, nombor 4, modal tambahan selain daripada tunai dan bank. Okey, modal tambahan selain daripada tunai dan bank, pemilik masukkan aset lain, bukan tunai bank. Okey, sebab kalau tunai dengan bank dia kena masuk buku tunai. Okey, contoh pemilik masukkan kenderaan, pemilik masukkan komputer, itu kena masuk dalam journal am. Akhir sekali, syaratan penutupan. Okey. Cara record. Dia sekarang kita ajar cara record dah. Okey, yang pertama. Tadi saya cakap yang pertama kita tentang pembukaan kan. Okey, ni contoh ni cikgu ambil semua dari buku teks Okay, memo berikut diambil daripada buku Kedai Permainan Alisha pada 1 Mei 2016 yang menjual permainan kanak-kanak. Okey, apa nama perniagaan kita, kelas? Kedai nama permainan Alisha. Kedai permainan Alisha. Ni nama perniagaan kita, Kedai Permainan Alisha. Alisha. Apa dia punya aktiviti perniagaannya? Dia jual apa? Permainan kanak-kanak. Yes, menjual permainan kanak-kanak. So, kedai ni punya inventory adalah alat permainan. Okay, inventory, barang niaga kan? Sebab dia kedai permainan, so inventory dia adalah barang mainan lah, alat permainan. Okay, kita tengok ni dokumen yang pertama ni, memo. Okay, ni memo Kedai Permainan Alisha. Okay, apa dia cakap? Baki-baki aset dan liability pada 1 Mei 2016. 1 Mei 2016. Okay, awal bulan kan? Okay, so maknanya ini adalah baki yang diambil dari akhir bulan lepas. Okay, so inilah kita cakap tadi catatan pembukaan baki pada awal bulan. So macam mana nak record dalam journal am? Okay, ni format journal am tadi. Tarikh berapa hari bulan?
Satu. Satu kan? Okey, tahun dulu. Tahun 2016, Mei 1. Satu. Okey. So Journal Arm dia kena ada debit kredit kan? Macam mana nak tahu debit kredit? Kena tengok satu persatu akaun dia. Yang pertama inventory. Okey, inventory klasifikasi apa? Aset semasa. Aset semasa. Okey, A. Aku tulis A, tepi inventory. A, aset. Aset sebelah mana? Debit ke kredit? Ingat aku lupa bayar hutang tadi. Aset debit. Aku lupa bayar hutang. Cikgu tulis kat sini 4 kotak tadi kan? Aku lupa L dengan EP kan? Bawah apa? Aku lupa B. B. Bayar. Hutang. Sini hutang. H. Hasil. Okey, sebab inventory ni adalah aset. A di sebelah mana? Debit. Debit kan? Ingat ni sebelah kiri debit. Sebelah kanan Kredit. kredit. Okey, so aset di sebelah debit. Okey, so maknanya inventory kena duduk di sebelah debit. Debit. Debit atas ke bawah dalam journal Arm? Atas. Atas. Okey, so tulis inventory. Sebab dia debit kan? Atas. So inventory. Tulis amount dalam kotak debit 2650. Kosong. Okey. Next, tunai di tangan. Tunai di tangan klasifikasi apa? Tunai di tangan. Aset, liability, equity, hasil belanja. Tunai. Aset semasa. Aset juga kan? Okey. A. Aset. So aset sebelah mana? Debit. Debit juga. Okey, so terus tulis di bawah inventory tunai. Okey. Amount tulis dalam kotak debit 1400. Tunai di bank. Tunai di Aset. bank klasifikasi Aset semasa. aset semasa. Okey. Tunai di bank pun aset. So sebelah debit juga. Tulis bank. Jumlah bank 13,800. Akaun belum bayar. Klasifikasi apa akaun belum bayar? Kau belum bayar. Akaun belum bayar. Aset ke liability? Liability. Liability. L. Okey, tengok L. Sebelah mana L? Kredit. Kredit. Sebelah kredit. Okey. So sebelah kredit, apa kita kena buat lah? Sebab akaun di sebelah kredit, kita kena masuk dalam sikit kan? Okey, jangan letak betul-betul bawah B bank tu. Masuk dalam sikit, baru tulis akaun belum bayar, perniagaan Maisara, amount mesti letak dalam kolom kredit 1650. Okey ke? Okey. Okey, modal. Klasifikasi modal. Modal. Klasifikasi modal. Modal. Equity Pemilik. pemilik. Okey, equity pemilik sebelah mana? Kredit. Kredit. Sebelah kredit juga kan. Okey, so letak di bawah ABB ni modal. Kolom di sebelah letak amount bawah kotak kredit 16,200. Okey? Okey. Dia mesti susun debit dulu baru kredit Dia tak boleh selang-selang. Debit kredit tak boleh. Okey? So mesti senaraikan semua akaun debit dulu baru akaun yang dikreditkan. Okey. So disebabkan ada banyak akaun di debit dan juga di sebelah kredit. Okey, so kita nak tunjuk dia balance ke tak balance kan tadi cikgu dah cakap, amount dekat sebelah debit dengan amount di sebelah kredit mesti sama. Okey, so sebab macam ni ada 5 akaun, so kita tak nampak dia balance ke tak balance, kita kena tunjuk jumlah. Okey, so gariskan jumlah di sebelah debit. Berapa jumlah kat sebelah debit tu kelas? Cuba kira. Itu. 17,850. 17,850. Okey, sebelah kredit 17,850. sama kan? 17,850. Balance kan? So samalah. Mesti balance. Okey, ada juga soalan yang dia tak bagi sini modal. Okey, tak bagi sini modal. So awak kena cari sendiri modal lah. Okey, tahu macam nak cari modal kan?
Tahu tak macam mana nak cari modal? Jumlahkan sebelah debit dulu. Berapa jumlah, samakan dengan sebelah kredit. Tolaklah yang atas ni untuk cari modal. Macam Oh. awak buat dalam persamaan perakaunan kan? Hmm. Jumlah aset tolak jumlah liability, kita dapatlah equity pemilik kita, modal kita 16,200. Okey, dan jangan lupa tulis penerangan. Okey, ni penerangan untuk catatan pembukaan, aset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Hmm. Okey? Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, so ini catatan pembukaan. Okey, cikgu nak tanya. Kalau tengok pada catatan pembukaan ni, perniagaan, rasa-rasa perniagaan ni baru tubuh ke atau dah beroperasi sebelum ni? Dah operasi. Sudah Beroperasi. sudah beroperasi kan? Sebab 1 Mei dah ada hutang. Kan? Hmm. 1 Mei dah ada hutang. Maknanya ni adalah hutang dari bulan lepas. So maknanya bulan April lepas pun dah beroperasi lah. Okay, so ini baki-baki yang kita bawa dari bulan lepas. Okay? Hmm. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, pukul 11 ni kita stop kejap. Untuk tu kempen jom baca buku tu, semua ada buku tak? Buku apa itu? Apa-apa buku pun tak apa, buku teks pun tak apa, buku nota account pun tak apa. Ada. Ada. Ya. Jimmy baca Okay, buku kita dah stop Jimmy. kejap. Jam 2 Baca bawah. buku. Diam. Shh. Esok puasa. Kali ni je. Kesalahan Mimi. Ada yang dah start puasa ke? Bawang semangat. Jimmy. Hari ni baru tengok anak bulan kan? Semangat lah. Esok lah. Satu Ramadan. Semua pegang buku. On camera boleh? Semua on camera. Malu lah aku. Pakai tudung cikgu. Pakai tau. Pakai tudung dulu. Pakai Siapa tau. tak pakai tudung? Jimmy tak pakai tudung, Jimmy? Oh, Siapa tak pakai tudung. dulu? Tudung Ya. Ada buku, semua ada buku, pegang buku. Oh, tudung. Oi, Kibi pakai kopiah. Alhamdulillah. Okay. Cepat on camera semua. Saya dah on dah cikgu. Yang lain ni, nak naik nama lagi. Tapi kenapa muka saya tak ada dekat tu? On camera, semua on camera. Jimmy jarang tak insta. Selalu insta. Sayang Kimi. Mana ni? Cepat buka kamera cepat. Nak sambung kelas ni. Buat hal lah semua. Takkan 3 orang ni cikgu macam semangat Okay, tiga orang lagi. cikgu. Bagus. Kimi susah weh. Okay. Saya ni. Hai, aku nak kena. Lagi. Siapa lagi tak on? Bawang bising pula buka kamera. Malu lah. Kau pakai tudung. Jet orang. Sekejap lagi. Okay, good. Sekejap cikgu. Okay, pergi make up dulu. Insta mantap Kimi. Janganlah live tak habis belajar lagi tu. Daniel lagi live pula Haikal. Gedik cikgu. Tu masuk balik. Mana lagi? Cepat buka kamera. Kimi pasal apa? Off balik. Off balik tu Kimi. Tak ada Cepat buka kopiah kamera. lagi ni. Cikgu nak sambung lagi kelas ni. Sekejap saja. Jom. Buka kamera. Dengar ke tak dengar? Yang lain ni ada
online saja ke tak ada depan? Dah cikgu, dah cikgu. Grogi dah. Weh, semangat sains. Lagi, Betul tak? mana lagi? Tak ada buku lah. Apa-apa buku je. Dylan, joget Dylan. Kalau Mana lagi ni? gadah Yang naik-naik huruf ni. Bawang TikTok. Eh, jangan cacat tu. Kakak kau main TikTok main lah TikTok dul. Aku pula kena. Ni ajak Kimi, ajak Taklah Kimi. kamera please. Suruh adik kau buat slow mo bawang. Aku Rio jet kau kenapa orang. tutup balik kamera? Suruh Dylan lah, Dylan mana joget. Baiklah Dylan. Insem. Mana ada kan, biasa-biasa je. Eh. Naim tengok Naim cari. Baiklah Dylan. Joget untuk Dylan Naim. Cepat buka Suka kamera. dia. Alicia, Kirti, Wan Ping, Rio. Cepat nak hantar untuk PSS ni. Ambil gambar, baca buku. Hey, mana lagi ni? Tak apa, mana yang ada je lah. Okay, mana Dini buku tak nampak? Ilham ada buku Ilham? Asal gambar macam statik Ilham tu? Ya. Buku Buat atuk. baca ke cikgu? Apa dia? Kena buat-buat baca ke kena tunjuk buku je? Buat baca lah, bagi nampak buku lah. Tunjuk buku sikit. Bagi nampak buku. Buku tak? Trilo mana buku Trilo? Okay, Kirti mana Kirti tadi? Tadi ada lah. Hilang dah. Okay lah, cikgu screenshot je lah Dini angkat sikit buku ni. Okay. Okay, dan Mela je. Nak off camera balik pun tak apa dah. Okay, kita sambung. Okay, sambung. Tadi kita tengok catatan pembukaan. Okay, yang kedua, urus niaga yang kedua yang direkod dalam jurnal AM adalah belian aset bukan semasa secara kredit. Okay, yang kedua, belian dan jualan ABS secara kredit. Okay, contoh. Okay, pada 10 Mei 2016, kedai permainan Alicia membeli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. Okay, soalan ni dia boleh bagi kita dalam bentuk dokumen, macam ni dia bagi dokumen, ataupun dia bagi dalam bentuk statement. Okay, kalau statement macam ni dia bagi. Membeli perabot daripada kedai perabot Yap Seng. Dia bagi tahu lah nanti secara kredit ke, dengan cek ke, amount berapa ringgit. Okay, kalau macam ni dia bagi invoice. Okay, so boleh dua cara. Dia boleh tanya awak dalam bentuk statement ataupun dia bagi kita dokumen. Okay, so tengok ni invoice. Okay, invoice, dokumen yang dikeluarkan oleh penjual apabila jual barang secara kredit. Okay, mana nama kita kelas? Mana perniagaan kita? Atas ke kepada? Kepada. Sini kan nama kita. Kedai permainan Alicia. Okay, kalau kepada maknanya kita beli ke kita jual? File. Beli Beli ke jual? beli secara hutang. Dapat invoice. Beli kan? Okay, sebab invoice dikeluarkan oleh penjual. Maknanya ni nama atas ni kedai perabot Yap Seng ni adalah penjual. Dia jual. So kita beli. Okay. So maknanya ni kita beli secara kredit. Okay. So kena tengok pula tau kita beli apa. Tengok butir ni.
Kita beli apa? Rak pameran dengan meja Rak kaunter. pameran, meja kaunter. Okey, adakah ini kita punya inventory? Tak. Bukan, sebab kita kedai permainan. Rak pameran dengan meja kaunter bukan kita punya inventory. So, ini adalah kita punya A, B, S. Okey, kita beli perabot rak dengan meja kan? So, kita beli perabot ABS secara kredit sebab invoice. Okey, so beli ABS secara kredit, kita record dalam mana? Dalam jurnal jurnal am lah. Okey, dalam jurnal am. Okey. So tarikh, berapa hari bulan tarikh kelas? 10 Mei. 10 Mei. 10 Mei. Okay, 2016, Mei 10. Okey, ni sekejap. Nak beli tentukan perabot. akaun apa? Okey. Sebab kita beli perabot kan? Betul. Okey, kita beli perabot. Perabot adalah aset kita. So apa jadi pada perabot? Kita beli perabot, so perabot bertambah ke berkurang? Berkurang tambah. Okey, cikgu tulis sikit kan. Slow sikit dah tulis ni. Perabot sebab dia aset. Okey, ni perabot. Kita beli, so perabot bertambah kan? Betul. Okey, so perabot aset betul tak? Betul. Okey, aset bertambah sebelah mana? Aku lupa bayar hutang tu. Debit. Sebelah debit. Okey, so debit mesti kat atas kan? So Betul. debit perabot. Nampak? Cikgu, B apa cikgu? B belanja. Mana yang tadi ni atas ni ke tadi ni? Yang Yang ni aku ke? belum bayar hutang. Aku lupa bayar hutang cikgu. Aku lupa bayar hutang tadi tu B belanja. Okey. Okey, so perabot bertambah, aset bertambah, debit. So debit perabot. Berapa ringgit kelas? Tengok dekat jumlah ni. Mana jumlah yang kita kena ambil? 138 86. Kita kena ambil jumlah bawah sekali ni. So masuk dekat kolom debit 1386. Okey. So lagi satu akaun apa? Debit dah ada. Kredit akaun apa? Faham tak urus niaga ni? Kita beli perabot secara hutang, secara kredit. So ingat, kalau hutang mesti kena record nama orang yang kita berhutang dengan. Betul tak? So nanti kita nak bayar hutang balik senang nak refer. Okay, so kita beli dengan siapa ni? Kedai perabot. Yapseng. Kedai perabot Yapseng. So kedai perabot Yapseng ni klasifikasi dia apa? Siapa dia kepada kita? Penjual. Dia penjual kan? Kita hutang dengan dia kan? Kalau kita hutang dengan dia, so dia ni siapa sebenarnya? Akaun belum Bayar. belum bayar ke belum terima? Terima. Kita beli dengan dia. Bayar. Kita belum bayar sebab kita beli perabot tapi kita belum bayar. So kedai perabot Yapseng ni adalah kita punya akaun belum bayar. Akaun belum bayar klasifikasi apa? Akaun belum bayar, liability semasa. Yes, liability semasa. L. Gue pandai Hakimi. Okay. So apa jadi pada hutang kita dengan dia? Bertambah. Hutang bertambah. Okay, ingat balik aku lupa bayar hutang. Liability bertambah sebelah mana? Kredit. Kredit. Okay. So kita kredit kan? Kedai perabot Yapseng. Ingat, kredit mesti masuk dalam sikit. Kedai perabot Yapseng. Amount 1386. 6. Okay, nampak kan? So satu debit, satu kredit. Okay. Dia mesti macam ni. Perlu tak cikgu jumlahkan? Perlu. Macam tadi, sebab dia ada banyak akaun kan? So kita tak nampak dia balance ke tak balance. Jadi kena jumlahkan lah untuk tunjukkan dia balance. Macam ni, nampak balance ke tak balance? Balance kan, memang terus boleh nampak dia balance. So tak payah jumlah. Macam ni je, debit kredit. Okay, so penerangan ringkas, membeli rak pameran dan meja kaunter. Faham? Okay, so kalau ikutkan ni, catatan yang ni dia akan duduk di bawah catatan tadi lah. Dengan catatan pembukaan tadi. Okay, sambung je. Boleh faham tak? Boleh. Tak perlu buka banyak jurnal am dia je satu jurnal am. Lepas catatan pembukaan, record yang 10 Mei pula sambung. Okay. Abang adik tolong diam sikit sayang.
Okay, next. Ada satu contoh. Pada 13 Mei 2016, kedai permainan Alisha menjual rak pameran kepada kedai buku Wan Cik Ros. Okay. So, kita kedai permainan Alisha. Apa kita buat? Dia Menjual. jual balik. Kita jual. Tapi kita bukan jual permainan. Kita jual kita punya rak. So, kita Inventory. bukan jual inventory kan? Kita jual kita punya aset bukan semasa. Masa. Okay, cuba tengok dekat dokumen pun sama ni. Dokumen invoice. Maknanya secara kredit kan? Okay, mana kita? Atas ke kepada? Pada. Atas ke kepada yang kita punya nama? Atas. Ada. Atas. atas. Kalau atas maknanya kita jual ni. Jual. Ini yang beli. Okay, so maknanya kita jual barang. Kita jual apa? Barang. Jual Pameran. rambut. Perabot kita. Kita jual secara Ready. kredit. Okay, kelas. Kita jual perabot. So, perabot kita ni apa jadi? Berkurang. Berkurang. Kurang. Kan? Perabot kita jual. Jadi, perabot kita kurang. Okay. So, kita jual secara hutang kan? Okay. So, perabot kredit kan? Okay, masukkan jenayah dulu tu. Okay, tarikh 13 Mei. Perabot kurang. Aset kurang sebelah mana kelas? Kredit. Debit. Sebab dia bertambah Dia sebelah debit. debit. Dia Debit, bertambah dia sebelah debit. Ni kurang kan? Arrow turun kan? Okay, kalau turun, kena lawan. So, sebelah kredit. Jadi, masukkan di sebelah kredit dekat bawah lah. Okay, sebab dia mesti debit dulu baru kredit. So, di bawah, masuk dalam sikit, tulis perabot. Dalam kolom kredit, tulis jumlah 648. 8. Okay. Debit apa? Debit. Dia Sebab kita bayar. jual perabot secara hutang kan? Maknanya ada orang hutang dengan kita. Siapa yang hutang dengan kita ni? Pembeli. Ni Wan Cik Ros. Kedai buku Wan Cik Ros. So, kena tulis nama perniagaan tu. Kedai buku Wan Cik Ros. Ya. 648 debit. 648 debit, betul. Okay. Boy, pandai lah bawang. Ada. Kenapa dekat sebelah debit lah? Cikgu nak tanya, kenapa kedai buku Wan Cik Ros ni sebelah debit? Siapa kedai buku Wan Cik Ros ni? Pembeli. Kita punya Pembeli. account. Belum terima. Belum boleh bayar. Sebab kita jual perabot kat dia tapi dia belum bayar. So kita belum terima. ABT. Oh. Okay. ABT adalah aset kan? ABT aset. Aset kita bertambah ke berkurang? Hutang dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Hutang dia bertambah. Aset bertambah sebelah mana? Kredit. Debit. Debit. Debit tadi kan? Aku lupa bayar hutang tu, aset kat sini. So aset bertambah sebelah debit. Sebab tu kita debit kedai buku Wan Cik Ros ni. Okay? Okay. Okay, tak apa, pelan-pelan. Jangan risau. Okay, penerangan ringkas je, menjual rak pameran. Okay, next. Nombor 3, ambilan ABS, inventory. Okay, sekiranya pemilik ambil ABS atau ambil inventory. Okay, contoh dokumen. Pemilik ambil barang mainan. Pemilik ambil barang permainan. Okay, dia ambil apa ni kelas? Barang mainan. Barang mainan tu Barang mainan. apa dia? Kita punya. Kita punya inventory. Okay, bernilai 450 untuk tujuan kegunaan peribadi. Okay, untuk ya, kalau peribadi ini adalah ambilan. Pandai baik dini. Okay, okay, tengok dalam jenis am. Okay, kelas. Ambilan. Ingat lagi tak dia klasifikasi apa? Gunaan peribadi. Ambilan Klasifikasi apa? Dia adalah kontra kepada equity Pemilik. aset. Aku bayar hutang tu. Okay, equity pemilik sebelah mana? Equity pemilik.
Sebelah kredit kan? Okey, tapi ambilan ni dia bukan EP, dia kontra EP. Okey, kalau dia kontra EP maknanya dia kena lawan side. EP sebelah kredit, maknanya ambilan sebelah Debit. debit. Okey, so kita kena debit ambilan. Okey, ambilan catat kat sebelah debit. Okey, ambilan mesti debit, ambilan tak ada kredit, okey? Okey, inventory ni apa jadi? Apa tu Para pemain. barang yang Inventory. dijual. Ha, barang yang kita jual kat inventory tu apa berlaku bila pemilik ambil? Inventory bertambah ke berkurang? Hasil. Kurang. Hasil. Kurang. Kurang kan sebab pemilik ambil. Kurang. Dia bukan jual, dia ambil. Okey, tapi bila ada ambilan inventory, kita tak boleh tunjuk dalam account inventory Jangan catat inventory dalam ni. Inventory hanya untuk inventory awal, inventory akhir je. Kalau ada ambilan inventory, kita kena tunjuk kesan dalam akaun belian. Okey? Dalam akaun belian. Apa jadi pada belian kelas? Belian bertambah ke berkurang bila kita ambil inventory? Berkurang. Ya, Kurang, betul, bagus. Belian berkurang. Okey, cikgu nak tanya, belian klasifikasi apa? Aku lupa bayar hutang. Belian klasifikasi apa? Kredit. Equity pemilik. Bukan ikuti pemilik. Belanja. Belian. Belanja. Kita beli kan, kita bayar kan? So belanja. Okey, maknanya belanja kita berkurang. Okey. So belanja sebab dia kat sebelah debit bertambah. So kalau berkurang kena catat sebelah Kanan. Ah. Kiri. kanan kiri. Kredit. Kredit. Okey. Nampak? Debit apa tadi? Debit. Ambilan. Ambilan. Kredit Kredit belian. belian. Okey, tarikh 2016 Mei 9. Debit ambilan 450. Kredit belian 450. Kosong. Okey? Penerangan ambil inventory untuk kegunaan peribadi. Peribadi. Salin balik dia ayat dia pun tak apa. Okey, satu lagi contoh. Pemilik ambil juga ni. Rak pameran bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Okey, dia ambil apa? Rak pameran. Ambil rak pameran. Rak pameran ni dekat ini Perabot. inventory perabot. Rabut. Okey, so ni perabot. Perabot bertambah ke berkurang? Kurang. Sebab pemilik ambil, so perniagaan berkurang. Okey, perabot adalah aset kan? So aset berkurang sebelah mana? Yang debit. Kredit. Betul? Sebab dia bertambah debit. So berkurang kena kredit. Kredit. Tarikh 2016 Mei 19. Cikgu ambilan dulu. Ambilan tu tadi mesti debit kan? Apa Cikgu. sebab ini? Ya. Memang kena tulis dekat tepi yang garisan tu yang cikgu. Tak boleh tulis dekat bawah RM Oh ni. Boleh tulis nak buat center. Tak maksudnya tak center yang cikgu tulis. Memang kena tulis center ke cikgu? Tulis center cikgu. Alah cikgu guna komputer macam ni sebab kita nak nampak nombor SAR tu semua sama dekat SAR. Nombor puluh tu semua betul dekat bawah nombor puluh. Sebab bila nak kira baru senang kan. Kalau kita letak center nanti ada yang nombor 1000 duduk kat bawah 100. Time exam Kita boleh buat tulis macam matematik cikgu buat dalam ke? Time exam boleh tulis macam cikgu buat tu ke? boleh. Lagi bagus lah, lagi teratur lah. Nampak lagi sistematik macam tu. Okay. So sebab yang ni kegunaan peribadi. So dia adalah ambilan kan. So kita debit ambilan sebab dia kontra equity pemilik. Dan kita kreditkan perabot sebab perabot berkurang. Okay. Penerangan nak tulis apa? Untuk kegunaan peribadi. Ambil apa kan, bagi tahu lah mention sebab kita just cakap perabot je. Perabot ni ada macam-macam jenis. Kita tulislah balik. Ambil rak pameran untuk kegunaan peribadi. Okay. Next. Ini nombor 4. Modal tambahan selain tunai dan cek. Okay, ini kalau pemilik masukkan aset dalam perniagaan. Okay, tapi selain tunai dengan cek lah. Sebab kalau buat masuk tunai ataupun cek, dia kena masuk dalam buku tunai.
Okey, tengok contoh ni. Memo pemilik bawa masuk kenderaan peribadi. Okey, kenderaan klasifikasi apa? ABS. Aset. ABS ABS. kan? Apa jadi pada kenderaan perniagaan? Bertambah. Bertambah. Bertambah kan? Okey, kenderaan perniagaan bertambah. So, aset bertambah sebelah mana? Aset Debit. bertambah debit. Debit. Betul, aset bertambah sebelah debit. Okey, tarikh Mei 20. Kenderaan bertambah debit. So, debit kenderaan. Amount RM50,000. Kredit apa? Kredit Beli dia turun. Kredit apa? Ini bawa masuk kenderaan peribadi ni apa? dia beli. Duit dia berkurang. Tu duit dia sebab kita nak record ni perniagaan. Duit perniagaan tak ada efek apa-apa. Dia punya kenderaan bertambah. Kenderaan bertambah memang dah masuk dah. Saya dah tulis satu debit kenderaan. Apa dia ni? Bila pemilik masukkan aset ke dalam perniagaan tu kita panggil apa? Bila awak nak buka kedai burger, awak nak Modal. masukkan wang. Modal. Yes, modal. Okey, kalau dia ambil aset, kita panggil ambilan. Kalau dia masukkan aset, itu adalah modal. Modal. Kira macam dia guna duit dia sendiri lah cikgu. Ya, dia guna duit dia sendiri. Tapi cuma Okey, duit tapi tu tukar dengan kenderaan tu, kenderaan lah. ha? Cuma duit tu ditukar dengan kenderaan lah. Duit tu duit dia sendiri kan. Duit perniagaan tak ada usik pun. Dia masukkan, kira dia masukkan duit kereta dia, dia masukkan kereta dia sendiri ke dalam perniagaan. Macam dia pinjamkan kereta dia dalam perniagaan lah. So modal. Modal klasifikasi apa? Modal equity pemilik. Kredit. Equity pemilik. Apa jadi pada modal bila dia masukkan Berkurang. aset tadi? Modal Modal bertambah berkurang. ke berkurang? Berkurang. Ya ke kurang? Bertambah. Bertambah lah macam kita tambah lagi aset perniagaan kan. So modal tu bertambah. EP bertambah. EP bertambah sebelah mana? Debit. Aku. Kredit. Tak payah dari EP. EP kat sini sebelah kredit kan? EP bertambah sebelah kredit. That's why kita kreditkan akaun modal. Okay, so kredit modal RM50,000. Okay, tak payah tunjuk jumlah sebab memang terus nampak balance. Penerangan ringkas, memasukkan kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Okay? Okay, latihan gerak kerja 1 muka surat 137. Okay lagi tak ni? Okay. Kantor ego. Tu cikgu. Betul. Okay, buka textbook muka surat 137. Satu soalan je kan cikgu. Satu soalan je. Gila dah Cikgu gini. tunjuk sikit. Ni kelas, cikgu tunjuk sikit nanti korang sambung buat. Boleh Boleh cikgu. Boleh. Okay. Satu je kan cikgu soalan. Satu soalan tapi dia banyak dokumen lah. Pisang. Okay. Semua dah buka buku teks ke? Muka surat 137. Cikgu pun ada kat sini. Mungkin ada yang tak ada buku teks. So cikgu dah screenshot sini lah. Membentuk diri intan bagona. Nak raya. Slow. Kami yang lagi. Okay, nampak ke soalan cikgu? Sebab Nampak Okay. Pasal lagu raya ni. malap Cikgu buat payung. dalam buku pelajaran. Buat dalam buku. Bukan kertas cikgu. Kalau kertas tak gambar terus boleh cikgu. Boleh, tapi ada buku buat dalam buku lah. Siapa tak ada buku, mungkin balik kampung ke apa buat dalam kertas. Rasa Cikgu, excel lagi cikgu kan. Akaun Hantar macam biasa lah dalam GC. Siapa ada masalah GC tu, PM pun tak apalah. Ni, Okey kelas, tengok buat soalan. kertas tu buku ni. Ikutlah buku akaun 1 aku tak ada. Hantar. Tu lah tu. Aku ada tapi aku buat kertas lah. Hilang lah. Malas bawah. Yang korang buat tu, kan cikgu dah check, cikgu bagi markah semua tu kan? Saya dapat Korang tanda 91. sendiri.
Ikut yang cikgu dah tanda tu. Cikgu, kalau saya send tu boleh tak cikgu? Apa dia? Kalau saya send dekat WhatsApp je, saya ambil gambar saya WhatsApp. Boleh lah. Apa GC Saya tak pun boleh sama. hari ni? Kan, susah nak hantar. Susah nak hantar. Senang je. Oh, kau iPhone. Jangan takut Alah, Android GC senang. boleh kat dalam WhatsApp tu. Tak apa, tak apa. iPhone. Kau tak tahu iPhone. susah sangat hantar GC. Hantar kat WhatsApp pun boleh. Okay, iPhone. tengok soalan. Jauh lagi yang jack orang. iPhone. Boleh nampak Tak kat PUBG skrin lah. tu? Bodoh Jimmy ni. Okay, pada 1 Mac 2018, Encik Amin memulakan perniagaan Pusat Perabot Amin yang menjual pelbagai jenis perabot di Jitra Kedah. Beliau membawa masuk modal sebanyak RM49,000 yang terdiri daripada tunai di tangan RM3,000, tunai di bank RM40,000, alatan pejabat RM6,000. Ni apa kelas? Accept. Dimasukkan aset kan? So ni apa kita panggil ni? Debit. Ini kan aset pada awal bulan kan? So kita Kira lah. ikut catatan pembukaan. Kaan. Okey, catatan pembukaan rekod dalam mana? Jurnal Am. Journal Am. Kita tengok sebelah ni, cikgu dah buat journal Am dah. Okey, tarikh. Berapa hari bulan tarikh? Tarikh Tarikh 1 Mac 2018. 1 Mac kan? Mac 1. Okey, yang pertama tunai di tangan. Tunai di tangan, klasifikasi apa? Accept semasa. Aset debit ke kredit? Debit. Debit ke atas kan? So kita debit tunai. Nampak je kita letak sebelah ni? Nampak? Nampak? Okey, debit tunai. Masuk dalam kolom debit. Tunai kita RM3,000. RM1. Okey. Next, tunai di bank. Tunai di bank? Aset ke liability ke? Accept. Aset. juga. Kalau overdraft bank baru liability. Okey, so aset pun debit juga. Tulis bank. Tunai. Tunai di bank, tulis Bank. bank. Cikgu, Okey. kalau tulis full boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Rajin baik Dini. Gila sejak PKP Dini rajin baik. Okey, Yang bank bawah. RM40,000. Alatan pejabat, Alatan pejabat. Aset bukan semasa. aset juga. Aset bukan semasa. So debit juga. Bawah bank tulis alatan pejabat. Dalam kolom debit RM6,000. Okey, dah masuk semua dah. Tapi ingat tak saya Dah. cakap, kena ambil mesti balance kan? Debit kredit. Ni kenapa semua sebelah debit ni apa yang tak ada? Kredit. Kredit. Apa yang tak ada sebelah kredit ni? Modal dia. Kita Modal. kena cari modal. Modal. Macam mana nak cari modal? Dia tolak. Tak tahu. Tolak. Yang jumlah kat tu debit ni tolak. kan? Jumlah semua Tambah. Ya. Total ni dulu. Okey, kalau pakai Excel senang. Boleh pakai ni auto sum. Okey, siapa yang nak Auto try sum guna Excel, ni auto sum dia terus jumlahkan. Sekejap, auto sum. bawah lagi. Ya udah juga. Okey, Ini total gila. RM49,000. What? Okey, so kita kena balance kan kan? Betul. Sama RM49,000. So berapa modal? RM49,000. RM49,000 lah. Kalau ada liability lain kena tolak dulu. Okey? So dah siap catatan pembukaan kita. Buat jumlah. Okey, lepas tu kena buat apa? Penerangan. Penerangan. Penerangan simple pun sudah lah. Catatan pembukaan. Catatan Senang, simple je. Janji ada. Okey. Ada soalan tak ni? tak ada. Tak ada. Okey. Lepas buat catatan dalam jurnal Am ni kelas, ni nampak tak tunai dengan bank ni? Nampak? Okey, bank ni kita kena pindah masuk dalam buku tunai. Okey? Tunai dengan bank ni kita kena pindah masuk dalam buku tunai kita. Okey. Kita tengok buku tunai. Okey, ingat kan buku tunai? Sebelah debit wang masuk, sebelah kredit wang keluar. So baki awal sebelah debit lah. Okey, tarikh yang sama tadi 2018 Mac 1. 1. Okey, nak tulis apa? Butir.
Tunai. Bank. Tunai tu kat sini. Amount dia kat Bank. sini 3,000 dengan 40,000 bank. Butir dia tak boleh tulis tunai. Dia tak boleh sama. Butir Asset. dengan mana? Ha? Apa itu? Saya tak tahu. Baki Apa? akhir bulan. Model. Sama ada baki awal ataupun modal. Modal. Kau macam ni? Modal. Kalau ni baki awal ke modal? Model. Dan Modal Modal. sebab dia baru mula kan. Perkataan memulakan tu penting tu. Okey, sebab dia baru mula. So kita kena tulis modal. Okey. Okey. Mengeluh dah tu, siapa mengeluh? bawang itu. Imi. Aku cakap Okey. apa tu? Okey, next Model document. tu bukan ni yang tak gambar. Tu modal bang. Tu modal bang. Salah. Okey, sambung. Dokumen ni, invoice. Invoice, urus niaga secara kredit. Mana nama perniagaan kita? Atas ke kepada? Atas. Apa? Atas. Itu tadi pusat perabot Amin kan? Hmm. Kita pusat perabot Amin. So nama kita dah kepada. Okey, ni nama kita. So kita beli ke jual? Kita beli. Kita beli secara hutang. Kita beli apa? Apa Kita yang kita beli ni? beli perabot. Sofa dengan almari ni apa? Kita punya apa? Perabot. Inventory. Perabot ke? Inventory. Perabot Perabot. inventory. Perabot ke inventory? Dua. Sebab kita kedai perabot. Okay, kita kedai perabot. So kita beli set sofa dengan almari pakaian Inventory. ni. Inventory. Inventory. Okay, so ni kita beli inventory secara kredit. Okay, so kalau beli inventory secara kredit, record dalam mana kelas? Kredit. Kredit. Yang ni kita dah gabung semua BCP tau. Kan kita belajar BCP, ada berapa jenis BCP? BCP. BCP ada 3. Journal, buku Journal tunai, pulangan jualan. sekejap. Dengan buku tunai runcit. Journal ada berapa jenis? 2. Journal ada 2. Journal, Journal pulangan Journal. jualan. Journal pulangan belian. journal am, journal khas. Journal khas ni ada 6. Ingat? JB, JJ, JPB, JPJ. Journal terima tunai, journal bayar tunai. Okay, so yang ni kita beli inventory secara kredit ni nak record dalam journal apa? Jurnal belian. Journal Gila belian. Kimi. Okay, kita masuk dalam journal belian. Kek je. Okay, kita record dalam journal belian. Tengok balik Excel dulu. Okay, ni journal belian. Mana kecil kan ni susah. Okay, journal belian. Tarikh berapa hari bulan? Tarikh 3 Mac. Tarikh 3 Mac tahun 2018. Mac 3. Buku tulis apa? Inventory. Tak, dalam jurnal khas kena tulis nama perniagaan. Jurnal khas kena tulis nama perniagaan. Orang yang hutang dengan kita ataupun kita hutang dengan siapa. Okey. So, dalam dokumen ada 2 nama saja kan? Nama penjual dengan nama pembeli. So macam mana nak tahu? Kita jangan record nama kita sendiri je. Dalam invoice ni ada nama kita dengan pembekal perabot jati saja. So sini nak tulis nama siapa? Penjual. Nama penjual tu lah. Pembekal perabot Izati. Okey, jangan tulis nama sendiri je. Boleh faham tak? Boleh. Okay, nombor dokumen INV 6712. Nampak tak nombor dokumen? Nampak? Ni atas ni nombor dokumen. Jumlah berapa ringgit? 17,000.
17,600. Okey. Dah siap. Tu je cara record dia. Okey, dokumen seterusnya. Bil tunai. Besarkan balik. Okey, bil tunai. Kalau bil tunai je, dia mesti masuk mana? Ya, benda tadi. Kita belajar BCP tadi ni. Bil tunai masuk mana? Buku tunai. Dia mesti masuk buku tunai. Okey, dia masuk buku tunai, kita kena decide dia debit ke kredit. Mana nama kita? Atas ke bawah? Atas. Atas. Maknanya kita beli ke jual? Beli. Beli ke jual? Siapa yang keluarkan dokumen? Pembeli ke penjual yang keluarkan dokumen? Jual. Kita jual ni. Okey, kita jual. Kita jual apa? Tengok kita jual apa? Kat sofa. Apa ni? Set sofa dengan almari pakaian ni kita punya apa? Inventory. Yes, kita jual kita punya inventory. Kita jual kita punya inventory. Kita dah dapat bayaran ke belum dapat? Bil tunai belum? Dah. Kalau bil tunai maknanya kita terus dapat bayaran ni sini. Kalau invoice hutang. Kalau bil tunai maknanya pelanggan dah bayar. Dia bayar guna apa? Tunai. Check. Sebab ada nombor cek. Dia potong tunai kan? Ada nombor cek. Maknanya Encik Faik ni dia beli kita punya inventory dan dia bayar guna cek. Okay. So kita dapat cek kan? Kita dapat cek. So buku tunai sebelah mana? Debit ke kredit? Debit sebab wang masuk. Kita dapat cek wang masuk. Wang masuk catat di sebelah debit. Okay. So kita debit buku tunai. Okay, ni buku tunai. Cikgu buka buku tunai. Okay, sebelah debit. Berapa hari bulan? 4 Mac. Butir? Butir apa? Menjual inventory. Jual inventory, nama dia Jualan. jualan. Okay, nama akaun dia jualan. Jualan inventory, jualan. Beli inventory, belian. Okay? Tunai ni tadi bank kan? Bank. Sebab dia bayar ada guna nombor cek. So masuk dalam kolom bank 2950. Okay? Okay tak? Okey. Okay, kita buat lagi 2 dokumen. Lepas ni nanti buat sambung. Okay, next. Nota kredit. Nota kredit apa kelas? Nota kredit. Ingat tak apa arti nota kredit? Untuk Dikembali. tolak jumlah hutang. Okay, cikgu nak pesan ni. Kalau nampak je nota kredit, terus tulis P untuk pulangan. Okay, nota kredit maksudnya ada pulangan. Okay, pulangan ada 2 jenis kan? Pulangan apa? Ulangan belian. Pulangan belian, pulangan jualan. Okay, kita tengok mana nama kita. Atas ke bawah? Bawah. Bawah ni. Kita ni, Amin ni. Okay, so kalau bawah beli ke jual? Jual. Beli. Beli. So, pulangan Belian. belian. Okay, tak payah fikir banyak dah. Terus masuk jurnal pulangan Belian. belian. Okay, masuk dalam JPB. Masuk dalam JPB. Atas tarikh tahun 2018, Mac berapa? 6 6 Mac. Okay, butir tulis apa? Ulangan belian. Tak payah cakap pulangan belian dah. Memang dah nama dia jurnal pulangan belian. Ingat je sebut tadi? Dalam jurnal khas kena tulis nama perniagaan. Pembekal. Pembekal. Rabut Izati. Perabot. Dinasti. Nizati. Okay? Okay kan? Nombor dokumen. Okay. Satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Resit rasmi. Apa fungsi resit kelas? Bukti. Bukti apa? Bukti pembelian. Bukti Pembelian. bayar kan? Bukti kita dapat wang.
Bila kita dapat wang, kita kena keluarkan resit. Okay. So, mana nama kita kelas? Lagi Dia satu kelas, terima kalau daripada. resit mesti terus masuk buku tunai. Sebab sama ada kita bayar atau kita dapat duit. Okay? Resit je maknanya sama ada kita dapat duit ataupun kita bayar duit. Guna tunai atau guna cek. So, jangan fikir banyak, terus masuk buku tunai. Okay. Mana nama kita kelas? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Maknanya kita dapat duit ke? Kita bayar. Kita bayar. Yes, kita bayar. Kita bayar duit kepada pembekal perabot Izzati. Lepas tu pembekal perabot Izzati keluarkan resit pada kita. Okay, so kalau bayar, buku tunai sebelah mana? Bayar. Debit. Debit ke kredit? Bila bayar, wang masuk ke wang keluar? Keluar. Masuk, kita bayar. Keluar. Keluar kredit. Ya, wang keluar. So masuk sebelah kredit. Okay, kita bayar. Kita tengok ni untuk bayaran. Menjelaskan sebahagian invoice. Maksudnya kita bayar apa ni kelas? Invoice. Hutang. Kita bayar hutang. Bila melibatkan hutang, mesti tulis nama. Okay, mesti tulis nama. So, kita record dalam buku tunai. Okay, tengok buku tunai. Kita bayar kan? So, record sebelah kredit. 2018. Mas berapa? 8. 8 Mac. 8 Mac. Okay. Butir. Tulis apa? Nama kedai. Nama. Kita bayar hutang kepada siapa? Pembekal perabot Izzati. Yes. Pembekal perabot Izzati. Okay. Sebab kita bayar hutang kan? Tulis nama. Okay. Kita bayar guna apa kelas? Invoice. Ya. Invoice. Bayar guna tunai tu guna cek? Cek. Guna Bank. cek sebab ada nombor cek ni kan. So kolom bank berapa ringgit? 8,000. RM8,000 kolom Ringgit. bank. Okay? Okey. Okay. So dokumen yang lain ni boleh cuba buat sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah yang lain boleh tak? Boleh. Boleh. Ada Cuba masalah main boleh tanya cikgu Okay. So cuba buat sampai habis soalan 77 ni. Kena Bukan tulis biasa, yang dalam- buat jadual tu ke cikgu? kena buat ni semua ni. Sebab kau tengok arahan soalan ni bawah sekali. Sebelum kau boleh bawah sekali tadi kan. Ini arahan soalan lah. Berdasarkan dokumen perniagaan yang diberi, anda kena menyediakan. Ni semua ni anda kena sediakan. Jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, pulangan belian, pulangan jualan, buku tunai runcit. Nampak? Nampak. Nampak tak? So semua ni kena buat. Nak cikgu share ni ke? Excel ni? Awak nak guna kertas ke awak nak guna Excel? Excel. Salah. Okay, siapa nak buat dengan kertas, buat guna kertas. Siapa nak guna Excel, sekejap lagi cikgu share juga. Depan sekolah kan cikgu? Minggu depan? Minggu Tak boleh lagi sebab kerajaan kata dia akan umum hari buka sekolah 2 minggu sebelum buka sekolah. Kita sekolah tahun depan lah cikgu. Semalam dah keluar ni dalam telegram nilai Majlis cahaya. Keselamatan Negara. Dia dah Nilai nafikan cahaya. buka tahun depan. Berita palsu buka tahun depan. Dilan cahaya, aduh. Baik, Adilan jumpa tahun depan, Dilan. Baik. Okey. Ada soalan tak ni? Ada. Okey, jadi cikgu share nota ni, cikgu share Excel ni juga. Tu bila cikgu? Cikgu share jadual tu cikgu. Share jadual. Yelah yang ni lah. Ni yang cikgu buat jurnal semua ni, buku tunai ni kan? Semua tu cikgu share. Okay, cikgu share sekali. Ni semua dekat bawah ni tau. Jurnal am, jurnal belian, semua kat bawah ni. Banyak sheet. So sambung yang tak buat lagi lah cikgu. Sambung je lah yang mana yang tak buat lagi tadi tu. Okay? Ni cikgu tak masuk lagi ni kan? Habis hari tadi. Sekejap, pulangan belian ni tak habis record tadi. Nombor dokumen
nota kredit. NK2276. Dia nak cepat ni. Buat nasi goreng ada orang tak puasa. NK2276. So tak projek orang ni. Salah. Oh. Okey, ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okey, buat ni. Cikgu bagi due sebelum kelas next week lah. Sebab ni banyak juga kerja nak buat kan. Okey, cikgu bagi tempoh sampai hari Rabu next week. Okey, sampai Rabu next week hantar dalam DC. Kalau tak boleh DC, boleh hantar WhatsApp. Okey, tengok dekat bahagian komen. Cikgu nak share link untuk isi kehadiran. Tolong tulis kehadiran Tetap. Hantar minggu depan cikgu. Minggu depan Rabu. Paling lambat hantar minggu depan lah. Lagi cepat lagi bagus. Sempat cikgu nak check Baik cikgu. Sekejap cikgu nak bagi link. Duduk kat sini. Link kat mana Cikgu Shen? Sekejap cikgu nak share dekat komen tu. Dekat tempat chat tu. Belum sekejap tengah nak copy. Sekejap jangan letak ni. Kira tak ada. Email apa? Sekejap. Facebook. MUHD.Zakwan. Apa lag siut phone aku? Mana pula ni? Kita cari. Di sana tu dulu tengok dulu dengan dokumen tu tak faham tanya dulu. Mana ni? Sekejap alamak hilang dah. Sekejap. Ini tak guna. Adik, mama tengah buat meeting saya ada. Ini buat dua baik. Wow. Zakwan siut. Wow. Mana kau yang pangkat ni? Okey, tengok chat tu ada cikgu share link nampak tak? Ada. Okey. Isi sekarang. Jangan left lagi sebelum left tolong isi kehadiran dulu. Cikgu tak ada share dalam WhatsApp kita. Nanti ada seorang lain. Dah kepo je ya. Cikgu saya tak boleh buat. Buat Boleh je. buat. Guna pun. Anda membelikan kebenaran. Kena permission apa tu. Saya boleh buat tu. Selesa. Saya boleh buat. Guna email ni tak? Guna email GC. Email sendiri. Email sendiri boleh tak? Tak boleh. Boleh buka tak? Tak boleh kena ada permission apa tu. Kenapa saya ada permission? Sekejap Boleh buat tu. Boleh, siapa boleh buat? Saya. Dilan dah? Zakwan tolong. Isi nama aku. Kau bagi WhatsApp. Apa? Bagi nama penuh kau WhatsApp. Bagi nama penuh aku. Siapa tak boleh tu tak boleh. Tak tum. Zakwan lah. Dah. Isi nama aku depan. Ya. Yang lain boleh isi tak kehadiran? Siapa tak boleh isi kehadiran? Saya cikgu. Tak boleh isi. Siapa tak boleh isi?
dalam chat tu tulis nama kelas, nama dan kelas. Okay, cikgu ulang siapa yang tak boleh nak isi kehadiran dalam form yang cikgu bagi tu. Tulis nama dan kelas dekat bahagian chat. Cikgu. Ha? Setakat ni 6 orang dah isi. Haikal, Nama yang ada cikgu. Yuan Ping, Elisha, Mira Liana, Yap Zini, Yap Yin Chen. Okay, siapa tak boleh tulis nama dekat chat. Nama dan kelas. Bila tengah isi untuk kawan-kawan ni ke? Cikgu komen lah cikgu. Apa dia? Komen. Kat komen tu. Ada siapa-siapa yang tengah isikan ke ni? Oh, tak ada cikgu isi tak apa. Dylan tengah isi Saya dah isi cikgu. Okay, thank you. Tolong. Komen. Oh, komen jangan. Okay.